بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، urusi dan ahli jawatan kuasa surau Masjid Sultan Muazzin Shah Sultan, saya ingat atas tahun tak tahu Sultan Nazri Muazzin Shah, setahun 3 bulan datang. Ahli jawatan kuasa Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini ada jodoh di antara kita untuk bertemu lagi berehat setahun 3 bulan, dan malam ini dapat kita bertemu. Alhamdulillah Allah Taala atas keizinannya, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah, bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya kitab ini hampir lupa kan, juzuk berapa. Saya buka juzuk 1 dah habis dah, juzuk 2 dah habis, dah ada tanda-tanda kan. Akhirnya baru saya ingat juzuk yang ketiga, iaitu muka surat 43, ganjaran dan adab berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita tahu berkenaan dengan pahala menginfakkan, memberikan wakaf, sedekah, zakat, sumbangan dan sebagainya. Tetapi kita lupa berkenaan dengan adab-adab ketika kita berinfak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini, dalam ayat 261 hingga 264, memberikan ayat kelebihan-kelebihan menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Dalam masa sama Allah Ta'ala mengiringi dengan adab-adab berinfak, supaya mudah-mudahan kita tidak kehilangan pahala, kita tidak kehilangan apa yang kita telah tuai dan kita telah semaikan ketika di dunia ini. Takut-takut nanti kita terkejut di akhirat kelak, apa yang kita laksana tidak ada apa, tidak ada apa kesan-kesan. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan perumpamaan di dalam ayat yang kita nak baca pada malam ini, iaitu seumpama orang yang berinfak ini pahala mereka hilang, seumpama tanah yang ada di atas batu licin, diturunnya hujan yang lebat, lalu tanah tersebut hapus daripada batu yang licin, tidak ada apa-apa. Pengajarannya bukan sahaja dalam amalan infak ini, tetapi termasuklah amalan-amalan yang lain yang menyebabkan kita ini ada sifat-sifat yang menyebabkan hilangnya pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Syarat ikhlas mengekalkan pahala kita sampailah kita mati. Tetapi asbab kepada riya, takabur, mengiringi dengan menyakitkan hati orang lain ketika berinfak, ataupun rasa ujub terhadap diri sendiri, yang mana beberapa sebab ini yang banyak ini menyebabkan kehilangan pahala begitu sahaja. Banyaknya infak yang telah kita berikan, tetapi kosong pahala di sisi Allah Ta'ala. Mulianya kita di sisi manusia kerana kita ini dermawan, zeronya kita di sisi Allah, dan dhaifnya kita di sisi Allah Ta'ala dengan tak ada apa-apa. Jadi malam ini tuan-tuan, mari sama-sama kita suburkan semangat untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala dengan mengetahui secara baik adab-adab ketika kita berinfak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah.
wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bandingan, perumpamaan derma infak orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Satu biji benih menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan orang yang berinfak, sedekah, wakaf di jalan Allah Ta'ala dengan sebiji. Umpama sebiji anak benih, tumbuhlah satu pokok, yang satu pokok ini ada 7 tangkai, yang mana satu tangkai mengandungi 100 biji pula benih. Bermakna 700 biji benih untuk satu pokok. Bila 700 biji, ulama menghuraikan. Selepas ini kita huraikan, tengok bagaimana huraian ulama mengatakan bahawa infak yang kita berikan secara wakaf, secara zakat, secara derma dan sebagainya memberikan kelebihan gandaan sehingga 700 kali ganda. Yang mana kita tahu kalau umat Islam, orang beriman melaksanakan kebaikan, satu kebaikan, Allah Ta'ala akan gandakan 10 kebaikan. Dalam bulan Ramadan berganda-ganda kebaikan. Ketika di Mekah beribu-ribu ganda Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berinfak. 700 ini Allah Ta'ala khususkan untuk orang yang menginfakkan di jalan Allah Ta'ala. Banyak mana? Banyak tak semua. Sama ada 1 ringgit atau 50 ringgit atau 100 ringgit atau 1.000 ringgit. Jumlah Allah Ta'ala tak sebut. Yang Allah nak kita ada satu tugas, yang mana poket kita, akaun bank kita ada hak orang lain, ada rezeki orang lain yang kita keluarkan, menyebabkan asbab kita orang lain jadi mudah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita pahala dengan syarat mengekatkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sembunyi lebih baik, mendedahkan pun boleh hukumnya, tetapi jangan terjejas di sudut keikhlasan. Lalu Allah Ta'ala meneruskan lagi dalam ayat 262, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yusbi'una ma anfaqu manna wala azab lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang membelanjakan harta di jalan agama Allah, yakni Islam, keluarkan harta kita, kenderaan kita, wang ringgit kita, tenaga kita, baju kita, apa yang ada pada kita tentang harta di jalan Allah Ta'ala. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan mengungkit-ungkit pemberian tadi, dan tidak pula menyinggung dan menyakiti orang yang telah diberikan. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala dengan ikhlas, yang tidak ungkit-mengungkit, sambil derma kata, kalaulah aku tak ada kawan dekat, kalaulah aku ni tak derma, maka ma'ahan tahfiz ni tak jadilah. Kalau teman ni tak ada, masjid ni tak adalah bayar listrik sampai 2,000, tak mampulah nak bayar. Mengungkit-ungkit. Ataupun ketika orang sedang menerima bantuan derma, ketika kita beri, kita kata nyakitkan hati dia. Lain kali jangan malas kerja, lain kali kalau dah tahu pulang 4 kerat, usaha tu tangga kejayaan. Motivasi yang menghilangkan pahala. Sambil menyakiti orang yang menerima, habis pahala kita. Baik. Lalu kata Allah, mereka beroleh pahala tanpa menyakiti dan mengungkit apa yang telah diberikan. Mereka beroleh pahala di sisi Allah. Mereka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik.
Mereka tak bimbang dengan derma mereka itu. Mereka akan jadi miskin, mereka akan jadi susah, mereka akan jadi kurangnya harta. Terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Allah jamin orang yang menginfak harta mereka di jalan Allah Ta'ala, walahum yahzanun, mereka ini tidak akan berduka cita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala teruskan firman ayat dalam 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yasba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, mereka menolak peminta sedekah. Mereka tak boleh memberikan sedekah. Mereka menolak peminta sedekah kerana mungkin tak mampu dan sebagainya. Mereka menolak dengan perkataan-perkataan yang baik dan memaafkan kesilapan mereka adalah lebih baik daripada sedekah yang diberikan diiringi dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Lalu Allah Ta'ala, ingatlah Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Kalau tak mampu nak berikan, ataupun kalau tak nak berikan walaupun kita ada harta, berikan perkataan yang baik-baik kepada orang yang meminta supaya tidak sakit hati padanya. Allah Ta'ala itu, kata Allah Ta'ala kata itu adalah lebih baik daripada kita keluarkan perkataan yang memuaskan nafsu kita, yang menyakitkan hati kita. Tuan-tuan, lebih baik mungkin kita kata diam, terima kasih tuan, tak apa, saya tak ada wang, waktu ni saya tak ada wang tu ada tapi dalam kereta nak ambil jauh, contoh. Ataupun saya tidak ada kemampuan untuk beri lebih daripada ini. Ataupun kerana kita yang sangat bakhil dan kedekut, maaf, ada RM2 saja, walaupun dalam poket ni ada RM2. Beri juga, tapi tak mampu kerana nak melawan sifat kedekut kita yang ada. Beri jugalah, tetapi tidak menyakiti orang yang menerima. Yang menerima tak sakit hati. Bagi juga, bagi sakit hati juga. Kerana apa tuan-tuan? Lalu kata Nabi SAW, Al-kalimatun thayyibah sadaqah. Al-kalimatun thayyibah sadaqah. Kalimah yang baik itu juga adalah sedekah. Tak mampu nak bagi tahu, tak mampu nak bagi duit, bercakap dengan baik supaya, ataupun kata-kata saya tak mampu nak berikan duit yang lebih, tetapi saya doakan Tuhan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada Tuhan, memberikan perkataan yang baik, kan? Memberikan perkataan yang baik. Tapi tuan-tuan, kalau ada 100 pengemis datang pada kita, semua perkataan baik saja dikeluarkan, harta tak ada pun tak jadi juga. Masjid nak bayar duit battery account bukan dengan perkataan yang baik semata-mata, tetapi dengan harta. Harta yang kita dalam poket kita sekarang ni, dalam akaun kita, tuan kita semua. Lalu tuan-tuan, habis kita mati, simpanan punya banyak dalam akaun, kita mati, Allah Ta'ala matikan kita, akhirnya harta tersebut tidak sempat diagih dalam bentuk sedekah. So harta itu tak sempat ditukar dalam bentuk wakaf kerana kedekut dan bakhilnya kita. Harta tersebut diwarisi oleh anak-anak. Lalu berlakulah perbalahan, pergaduhan, mewarisi harta pusaka. Ada yang nak faraid, ada yang tak nak, ada kata wasiat pada dia, ada tipu menipu dan sebagainya. Akhirnya anak-anak berpecah asbab kerana harta kita. Kalaulah kita dalam hidup itu, ketika kita sakit, ketika kita uzur, sempat kita melakukan infak, pahala itu lebih banyak daripada apa yang terjadi yang sekarang ini. Baik. Lalu kata Allah lagi, meneruskan lagi ayat yang terakhir 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazina yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sawda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Lalu kata Allah, wahai orang yang beriman, janganlah rosakkan pahala amalan kamu, amalan sedekah kamu dengan perkataan-perkataan memungkit-mungkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amalan sedekah.
orang yang membelanjakan harta kerana hendak menunjuk-nunjuk. Nak membelanjakan harta kerana nak tunjuk kepada manusia dengan perasaan dan rasa riak, dan tidak pula, dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada yang berderma, ada yang menginfak, ada yang bangunkan masjid, mahat tahfiz, madrasah, menderma kepada orang miskin di bawah jabatan dan sebagainya, hanya untuk menunjukkan dia sebagai orang yang riak. Dia tak akan cakap belakang dia riak, saya sedang riak, dia tak tahu. Tapi kelakuannya adalah kelakuan yang riak, nak tunjukkan kepada masyarakat dia ni adalah orang yang dermawan. Ataupun dia ada bisnes, nak bagi tahu derma yang dia bagi ini bukan nak highlightkan derma yang dia bagi ini, tetapi nak highlightkan bisnes dia ini, supaya orang dapat kenal dia ni berniaga apa, dia ni bisnes apa, dia ni influencer, dia ni orang yang main TikTok ataupun YouTuber dan sebagainya, supaya orang boleh tengok view dia sedang menderma. Akhirnya dia dah mendapat view, bayaran daripada YouTube, Facebook dan sebagainya lebih banyak daripada apa yang dia berikan harga kepada orang lain. Ini bisnes macam-macam. Tuan-tuan bukan YouTuber, saya juga bukan YouTuber, tapi hari ini orang nak buat dia melalui online dengan view yang banyak dan sebagainya, nak bagi tahu sedekah yang kita bagi ini. Jadi adalah orang datang ambil video dan sebagainya, nak tunjuk bahawa pertama dia ni dermawan, yang kedua dia dapat keuntungan daripada perbuatan tersebut, bukan kerana untuk bersedekah betul-betul, tetapi nak dapat keuntungan di belakang lebih daripada itu. Lalu timbullah perasaan riak. Nak tahu perasaan riak tak riak? Boleh ujilah tuan. Kalau orang kritik kita, kalau orang komplain kita, kita mengamuk, maknanya kita melakukan amalan itu kerana manusia. Kalau orang kritik itu, kalaulah niat itu betul-betul kerana Allah Ta'ala, kritikan orang lain kita tidak hirau, sebab kita untuk Allah Ta'ala. Kamu nak cakap apa untuk saya, kamu cakaplah, saya tak kisah, sebab saya buat untuk Allah. Tetapi kalau saya buat untuk manusia, untuk dapat puji manusia, rupanya tak dapat puji, dapat keji pula. Bila dapat keji, apa yang dia nak tu tak dapat, dia akan mengamuk. Kan? Apa yang dia tak dapat tu dia mengamuk, dia harapkan orang puji dia. Tetapi bila dia tak dapat apa orang yang harap dia puji dia mengamuk. Tapi kalau dia nak dapat keredaan Allah Ta'ala, dia dapat pujian, dia tak goyang. Dia dapat kejian dan dia pun tak goyang. Dia dapat pujian, dia tak bangga. Dia dapat kejian pun dia tak marah. Sebab apa? Bukan aku harapkan orang puji aku, bukan aku harapkan orang kritik aku, tetapi cukuplah Allah Ta'ala sebagai orang, sebagai Tuhan yang memberikan pahala kepada kita. Tuan-tuan, cuma itu disebut riak. Cuma tugas kita bukan hakim untuk katakan orang riak. Ini benda yang berbeza. Tuan-tuan, ini benda yang berbeza. Jangan sampai kita judge orang. Derma-derma yang di Facebookan, yang di live-kan, yang dirakan dan sebagainya, orang itu riak, bukan. Ini disebut dalam sudut akademik dan juga disebut adat. Tetapi di sudut penilaian bukan kita. Di sudut penilaian bukan kita. Orang yang nampak dia, kamu siapa? Kamu boleh tahu isi hati dia, lebih kamu ambil kerja Tuhan. Kalau saya tengok tuan-tuan, cek besar besar meja ni, 3 kaki kali 2, 3 kali 2 kaki, tulis RM10,000 untuk Masjid Sultan Nazir Muiz bin Shah. Saya pun katalah dengan penilaian saya sebagai manusia yang dhaif, saya kata nampaknya jawatan kuasa masjid itu riak dengan derma yang dilakukan. Ustaz siapa nak menilai mereka itu riak? Adakah ustaz dapat membaca isi hati mereka? Adakah ustaz menjadi Tuhan, ambil kerja Tuhan untuk menilai orang dia boleh pahala ataupun tidak? Bukan kerja itu. Cuma di sudut adab dan amaran, jangan berlaku sikap-sikap dan perbuatan ini riak menyebabkan kita hilang pahala di sisi Allah Ta'ala. Baik, tengok saya tak sebutkan nama siapa-siapa yang buat video influencer YouTuber, sebab saya tak tahu siapa dia. Cuma ingatan, niat itu adalah penting, ikhlas kerana Allah untuk menekankan pahala kita. Ataupun mula-mula kita ikhlas, kan? Ataupun mula-mula kita ikhlas, kita baca dalam medsos, media sosial, kita baca Mahat Tahfiz memerlukan 200,000 bangunan untuk belajar.
kita pergi parking dekat kereta, parking kereta dekat depan Maybank, diam-diam pergi dekat kaunter, dekat mesin, kita pun masuk RM500. Masa perjalanan kita tu ikhlas. Orang semua tak tahu. Sebab kita baca, kita kata, Allah, aku simpan duit banyak untuk apa? Kan? Jadi duit ni boleh cari. Selagi aku hidup, Allah jamin rezeki tu. Kita pun pergi parking depan Maybank, kita pun masuk beli dekat Maybank. Kita dah ikhlas dah. Dah masuk mesin, keluar resit. Member pula tegur belakang. Yuk, buat apa yuk? Keinginan nak bercerita. Awak ni masuk duit 500, ialah kesian kan. Awak ni duit pun tak belajar apa. Bagi je lah 500. Tiba-tiba datang satu perasaan hasutan syaitan daripada hati. Member dah tahu aku bagi 500, member akan kata aku ni antara orang yang terbaik dalam menderma kepada mak, anak yatim dan mak tahfiz. Alamak, tadi niat daripada rumah ke Maybank tadi okey. Lepas keluar set, member tegur, hilang terus pahala kita punya, pahala derma kita tadi. Waktu itu apa nak buat? Kita pun tersentak. Tercerita pula dengan perasaan ampuh dan riak. Kita pun istighfar di sisi Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, terimalah ibadah. Adakah Allah nak menghapuskan pahala kita tadi? Kita tak boleh nak lawan perasaan kita dengan syaitan, dengan nafsu kita, dengan qarin yang kita ada kan. Akhirnya kita istighfar, kemudian Allah Ta'ala memberikan pahala di sisinya kepada kita. Terlanjut tuan-tuan, tersilap malu kan? Ataupun dia wakaf kipas masjid kan, bina masjid baru dia wakaf kipas. Berapa lama dia wakaf dah? Masjid ni dah 8 tahun dia dah kipas. Dia tak beritahu siapa ni, dia tak beritahu kipas yang dia info ni, dia tak beritahu. Semua orang tanya, siapa dia bagi kipas ni? Dia tak beritahu. Semua orang tak tahu kan? Tiba-tiba gaduh dengan orang masjid, gaduh-gaduh dia tak mau sembahyang kan. Lalu dia kata, demo tu tak terkenal jasa. Terima kasih Bu Ida. Tu, kipas tu, awak lah bagi dulu. Tiba-tiba sekarang ni buat kat teman macam ni. Alamak, hilang pahala. Nanya tuan-tuan. Senang tak nak jaga hati tuan-tuan? Susah. Hari tu tak okey dah sebab gaduh dengan jawatan kuasa tu mungkin. Awak kipas tu awak yang bagi. Betul tuan-tuan. Habis tu, susahnya nak hilang kita punya. Senangnya nak hilang pahala. Kalau awak tak ada ke masjid tu, cicak banyak. Aduh, nanya tuan-tuan, masa 3 tahun kerja jadi siap okey, ikhlas. Tak apalah, kan? Ini semua satu cicak ni pahala Allah Ta'ala bagi. Kan? Bila ada masalah sikit, rupanya dah banyak sangat cicak, tak larat dah. Letih, lama-lama. Kalau aku tak ada lah cicak ni, memang situ je dah. Alamak, hilang pahala pula kita. Tuan-tuan, bukan senang nak jaga hati tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan, ustaz, alim ulama pun begitu. Ada talbis iblisnya. Kerana itulah menyebabkan pahala kita menjadi kurang. Sebab itulah Nabi SAW memberikan istighfar, panduan istighfar kepada kita. Hadis para ulama kata pun Nabi tidak kurang daripada 70 kali istighfar dalam sehari untuk kata bahawa yang Allah Ta'ala ada silap. Nabi tak silap lah. Yang banyak silap kita, tapi kita lah paling kurang istighfarnya. Baik. Lalu kata Allah Ta'ala lagi, maka bandingan orang itu ialah orang yang hilang pahala tadi kerana riak. Orang yang hilang pahala Allah Ta'ala berikan perbandingan, iaitu maka bandingan orang itu adalah seperti batu licin yang ada di atas tanah, yang tanah dia ada di atas batu licin tersebut. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu halnya orang-orang kafir yang ada di atas tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin dan tidak bertanah lagi asbab kerana hujan lebat tadi. Mana tak ada apa-apa. Perumpamaan Allah Ta'ala berikan bagi orang yang hilang pahala. Demikianlah juga halnya orang-orang kafir yang bersikap riak, mereka tidak akan mendapat satu pahala pun dari apa yang mereka usahakan, dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang kafir. Orang kafir yang derma dan sebagainya pun amalan mereka tidak akan dikira atas asbab akidah mereka, dan juga mereka tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Baik. Kenapa turun ayat ni? Itu seronok tuan-tuan kalau belajar tafsir.
kenapa ayat ini turun. Kenapa? Mesti ada sebab. Baik, ayat ini turun 261 hingga 264 ini. Kita baca tangkal tadi di bawah, biji benih yang tumbuh 7 tangkal, yang ada 1 tangkal 100 biji. Kenapa turunnya ayat ini? Baik, kata pentafsir, kata Al-Kalbi, ayat di atas diturunkan berkaitan dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Utsman bin Affan sahabat Nabi yang kaya raya. Kaya tak salah di Islam. Kaya memang dituntut dalam Islam. Kita tak boleh ambil kata pendekatan kan, biarlah awak ni miskin. Semua ambil pendekatan semua miskin. Tapi itu siapa nak bantu kita pula? Masjid ni siapa nak? Kaya tuntutan Islam. Kita kena jadi orang kaya. Sebab bila kaya, banyaklah zakat kita keluar. Kita kena ada orang, kena jadi orang yang berada-ada. Cuma bukan kaya disebabkan salah harta dicarinya. Bukan kaya yang mendatangkan lupanya dia pada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan kaya yang menjadikan dia riak dan angkuh dan bongkar bersombong. Baik, Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf, dua sahabat ini orang kaya, sahabat Nabi. Satu ketika Abdul Rahman bin Auf telah datang menghadap Nabi SAW sambil membawa wang sebanyak 4,000 dirham untuk disedekahkan. Saya tak tahu lah tuan-tuan nilai ringgit berapa, tapi banyak, nak kata banyak tu banyak, 4,000 dirham untuk disedekahkan. Beliau berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku mempunyai 8,000 dirham. Aku simpan 4,000 dirham darinya, dan untuk diriku dan keluarga aku 4,000 dirham lagi aku pinjamkan kepada Allah Ta'ala. Kata Abdul Rahman bin Auf. Sebab kenapa tuan-tuan? Sebab memberikan infak nafkah kepada anak, isteri, ibu, ayah, bantu adik-beradik yang susah dalam keuangan, mak saudara kita, pak saudara kita, mak rakan kita, pak rakan kita, itu juga sebahagian dikatakan sebagai infak di jalan Allah Ta'ala. Ya? Tuan-tuan yang muda-muda macam saya ni, ingat mak ayah, jangan lupa berikan nafkah kepada mereka. Nafkah, infak dan sebagainya. Bantu duit dan sebagainya. Tuan-tuan, mak ayah yang lupa. Keberkatan mak ayah. Try buat bulan ni, lebihkan sikit. Rasa nak bagi 200, tuan-tuan lebihkan sedikit, 5 ringgit. 250. Allah Ta'ala bagi cash insyaAllah. Baik. Lalu tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf memberikan 4,000 pada dia, 4,000 di jalan Allah Ta'ala. Kata Abdul Rahman, aku pinjamkan harta aku di jalan Allah Ta'ala. Abdul Rahman pinjamkan kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Sebab dalam Quran Allah sebut apa? Siapa yang nak meminjamkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, Allah menggunakan perkataan qardun, pinjam. Siapa nak memberikan hutang, pinjaman kepada Allah Ta'ala? Patutnya Allah tak pinjam kita. Allah tak perlu pinjaman untuk kita, tetapi Allah gunakan perkataan siapa yang tak kedekut, siapa yang tidak bakhil nak pinjamkan harta di jalan Allah Ta'ala. Sementara Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, menjadi tanggungjawab saya menyediakan kelengkapan untuk orang yang tidak memiliki kelengkapan dalam peperangan Tabuk. Sayyidina Utsman tampil juga depan Nabi. Dia kata, menjadi tanggungjawab saya sediakan kelengkapan yang baik yang tidak memiliki kelengkapannya dalam peperangan Tabuk. Lalu beliau telah menyediakan 1,000 ekor unta siap dengan dilengkapi dengan tali hidung dan pelananya. Hari ini kalau kita ada bukan unta, hari ini kalau kita ada 1,000 ekor lembu, berhenti saja, lembu ya, kayak senang cerita. Betul ada lembu kan, tak sampai 1,000, 40 ekor pun kaya lah kan, kena bayar zakat lah 40 ekor. Kaya tuan-tuan. Ini bukan yang ada pada Sayyidina Utsman. Yang Sayyidina Utsman hidangkan, yang infakkan, berikan ketika untuk peperangan Tabuk, 1,000 ekor unta siap dengan tali dan pelana. Masya Allah, iman sahabat tak sama kita lah tuan-tuan. Beliau juga mewakafkan periginya. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan pergi bir rumah, iaitu perigi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kaya, Sayyidina Utsman kaya, dia beli perigi daripada orang Yahudi, lalu mewakafkan perigi tersebut kepada orang Islam, sebab orang Islam tak ada sumber air.
Orang Yahudi tak nak jual air pada orang Islam. Sayyidina Uthman ambil, beli perigi tersebut daripada orang Yahudi, akhirnya mewakafkan kepada orang Islam yang bernama Bir Ar-Rumah kepada kaum muslimin. Bersama situasi itu diturunkanlah ayat yang saya bacakan tadi, iaitu ayat apa? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah suka perbuatan Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Atas itu Allah Ta'ala menurunkan ayat kerana perbuatan-perbuatan mereka. Masya Allah. Kan? Saya beritahu bukan kerana banyaknya mengikut kemampuan kita masing-masing, tetapi adalah salah satu asbab dan sebab yang kita mesti berinfak di jalan Allah Ta'ala. Carilah satu mana-mana jalan yang banyak di akhir zaman ini, tuan-tuan. Orang memerlukan infak kita di jalan Allah. Apa maksud di jalan Allah? Yang untuk membangunkan agama Allah Ta'ala di sudut persatuan ke, di sudut kelabnya, masjid, pendidikan, ma'atafi dan sebagainya. Ataupun kita menaja seseorang yang boleh memberikan sumbangan pada agama bila dewasa nanti. Apa sahaja yang memberikan infak di jalan Allah Ta'ala. Bantulah agama Allah yang memerlukan kepada tenaga, mungkin harta kita. Ada yang orang yang bekerja untuk agama Allah sepenuh mereka tak ada harta, tetapi mereka memerlukan, mereka ada tenaga tapi mereka tidak ada harta. Ataupun kita tak sempat nak berikan sumbangan tenaga di jalan Allah Ta'ala, kita berikan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Melancong boleh, mana-mana pergi mana boleh, beli benda aksesori kereta boleh, apa lagi tuan-tuan? Kita nak pergi mana-mana semua boleh, kan? Apa nak beli boleh belaka. Kedai RM2 tu hari-hari masuk beli dekat cucu, kan? Cucu pula mengamuk nak kedai RM2 tu, kan? Pun pergi beli boleh belaka. Tapi di jalan Allah jangan lupa sebelum kita menghadap Allah Ta'ala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya melihat Rasulullah SAW menadah tangan baginda ke langit seraya berdoa. Bila turun ayat ini, Nabi SAW angkat tangan. Nabi kata apa? Nabi doa untuk Sayyidina Uthman, ya Allah, sesungguhnya aku meredai Uthman ibn Affan, maka redailah dia. Tuan-tuan, doa mana yang lebih berharga daripada Nabi SAW? Doa mana yang lebih berharga bila Nabi kata, maka redailah dia, wahai Allah, redailah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, reda Allah Ta'ala terhadapnya, pun Allah Ta'ala reda terhadapnya. Kejayaan para sahabat, kan? Baginda terus mendadah tangan sehingga terbit fajar, maknanya lama Nabi doa untuk Sayyidina Uthman. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Baik, tuan-tuan. Ada lagi kisah tentang dalam hadis yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya tatkala ayat di atas diturunkan, bila berlakunya derma Sayyidina Uthman dan Abdurrahman bin Auf, turunlah ayat ini. Nabi SAW berdoa redai Sayyidina Uthman, maka turunlah ayat 261 ini. Bila turun ayat 261 ini atas doa, selepas doa Nabi, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW tambah lagi doa. Nabi kata apa? Ya Allah, tambahkanlah untuk umat aku. Susulan turunlah ayat Allah Ta'ala lagi dalam 245 surah Al-Baqarah. Jadi kita baca 261, 264. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, Nabi angkat tangan lagi. Nabi kata, tambahkanlah untuk umat aku. Siapa? Kita. Cuma malah usaha sikit. Kedekut lebih. Usaha sikit. Kedekutnya, ya Allah, kedekut. Sedekah apa yang paling tahu? So, kita pernah baca kat masjid ini. Sedekah apa yang paling afdal sekali? Sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa nak bagi tabung masjid kat belakang tu, tuan-tuan dah perlu duit, rasa nak bagi RM5. Tuan-tuan lawan perasaan kedekut, tak, aku tak bagi RM5. Aku keluarkan, kita bagi RM10. Itu sedekah yang paling baik. Tuan-tuan rasa nak bagi RM10, rasa nak bagi 15, keluar 15, bagi 15. Tapi jarang.
Yang berlaku rasa nak bagi 10, keluar-keluar hijau. Hijau je lah. RM5 kita tarik. Alamak, biar banyak lagi. Apa dia kira, tuan-tuan? Tuan-tuan, ketika kita rasa kedekut, lebihkan sedekah. Kita rasa nak bagi 100, orang yang menjaga kita nak bayar dia 100, dia kata, Allah, harga baiki kereta saya RM120. Kita kata, Rasman, kata 150. Kita keluar cepat, nak RM150. Kenapa bagi lebih? Tak apa, ini hadiah saya untuk kamu. Karena Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada rezeki dan memajukan perniagaan. Bagilah tuan-tuan, ini 5 kupang untuk beli jagung tepi jalan, 5 kupang tu. Islam apa malu tuan-tuan. Berapa jagung? RM5.50. Kita pun bagi RM6. 5 kupang tu. Alamak, leceh. Malu Allah Ta'ala 5 kupang tu. Baik. Lalu bila Nabi doanya tu, ya Allah tambahlah umat aku. Allah Ta'ala turun lagi waktu yang sama ayat yang baru. Al-Baqarah 245. Mesti syak. Belum. 3 minit lagi. Allah Ta'ala turun ayat yang baru. Ayat apa tuan-tuan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Allah Ta'ala kata, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, kepada aku, sebagai pinjaman yang baik dan ikhlas, supaya Allah Ta'ala melipat gandakan balasannya dengan berganda banyaknya. Allah sambut jawapan Nabi. Nabi kata, tambahkanlah untuk umat aku. Allah sambut jawapan Nabi, siapakah hamba yang ingin memberikan pinjaman kepada aku. Dalam waktu yang sama, saya baca kronologi sekali lagi tuan-tuan. Sayyidina Uthman, Abdurrahman bin Auf sedekah. Bila sedekah, Nabi doa, ya Allah redhalah Sayyidina Uthman. Turun ayat 261, iaitu orang yang bersedekah akan dapat 7 pakai, setiap pakai ada 100 biji benih. Nabi doa lagi, Nabi sambung doa, ya Allah tambahlah untuk umat aku. Turun lagi ayat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa nak bagi hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Allah sambung. Lalu Nabi bila Allah Ta'ala turunkan ayat yang 245 ni, qardan hasana ni, dan Nabi sambung lagi doa. Nabi kata, ya Allah tambahkanlah untuk umat aku. Nabi doa untuk kali kedua. Lalu Allah Ta'ala berfirman dan sambung dengan turun lagi firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka yang tidak terkira. Sabar melawan perasaan kedekut, sabar melawan perasaan bakhil, sabar melawan perasaan tak nak bagi takut miskin, sabar melawan perasaan gelisah kalau aku bagi nanti harta jadi sedikit. Semua orang berasa macam itu tuan-tuan. Bukan saya saja, tuan-tuan. Selagi nama manusia, perasaan itu memang akan ada. Memang akan ada tuan-tuan. Cuma kita terletak pada diri seseorang, sama ada dia boleh lawan atau tak boleh. Sama ada dia kuat untuk lawan atau tak. Sama dia kata nak bagi 10, lebih sikit 15, pun lawan lebih lawan. Terletak pada diri seseorang. InsyaAllah tuan-tuan, itu sebahagian daripada ayat yang Allah Ta'ala berikan daripada 261 hingga 264 berkenaan dengan beberapa adab-adab bersedekah dan tata cara untuk bersedekah. Baik, habis tuan-tuan. Saya akhir dengan Saya habiskan dengan hadis Nabi SAW ini. Ibnu Majah dan Abi Hatim meriwayatkan dari sebuah hadis daripada Ali bin Abu Darda dan juga daripada Umrah bin Husain daripada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man arsala binafaqatin fi sabilillah wa aqama fi baiti falahu bi kulli dirhamin 700 dirham yaumil qiyamah wa man ghaza fi sabilillah wa anfaqa fi jihati zalik falahu bi kulli dirhamin 700,000 dirhamin thumma tala hadhil ayah. Kata Nabi SAW, sesiapa yang mengirimkan nafkah untuk dibelanjakan di jalan Allah, infak di jalan Allah, sedang dia tinggal di rumah. Siapa-siapa yang berikan infak derma tapi di rumah, maka dia akan mendapat 700 dirham untuk setiap 1 dirham pada hari kiamat nanti. Sesiapa yang berperang di jalan Allah, dalam masa yang sama dia mengeluarkan harta dia untuk tujuan peperangan tersebut ataupun di jalan Allah, maka dia akan mendapat
700,000 dirham untuk setiap dirham yang dibelanjakan. Kemudian baginda Muhammad firman Allah Ta'ala, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang dikenaki dengan tentang. Kita ada dua golongan. Yang pertama, orang yang suka berinfak tetapi dia tak sempat, mungkin kekangan masa dia, tenaga dia, kemampuan dia tak ada. Tapi dia boleh bagi duit, harta dia. Dia kata ambillah duit ini untuk 100,000, tetapi saya tak boleh join, saya tak boleh terlibat sebab saya bersibuk dengan itu ini. Allah Ta'ala juga akan memberi pahala. Ada satu golongan lagi, mereka bagi juga harta mereka. Dalam masa yang sama mereka terlibat dalam perjuangan di jalan Allah Ta'ala, mereka akan dilipatkan 700 kali. Tak sama, tapi dulu dapat pahala. InsyaAllah tuan-tuan. Cuma tak nak terlibat orang yang ketiga, tapi tak sebut dalam hadis lah. Tak sebut dalam hadis. Yang ketiga, berjuang jalan Allah pun tak, bagi harta untuk jalan Allah pun tak. Apa tak? Hidup dia makan. Sehari-hari hujung bulan dia pergi KFC. Lepas tu dengan anak-anak dia pergi McDonald. Balik. Tidur, kerja letih-letih, balik. Tidur masjid pun tak pergi semua. Dia tak ada ilmu tentang ni. Mati kita uruskan dia masuk kubur. Apa anda dapat? Kita akan lanjut Allah Tuhan. InsyaAllah tuan, mudah-mudahan ilmu yang mendapat malam ini memberikan keberkatan kepada tuan-tuan dan saya pada malam ini. Wallahu a'lam, yang baik kepada Allah, yang tak baik juga kepada Allah Ta'ala dan kepada diri sendiri. Kita akhir majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafar dan surah As. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نقاب كل شيء وكون كل شيء إياك نقع كل شيء فعلنا قوة الذاكرة وقوة الفهم وقوة الذكاء وقوة اللسان وقوة الحافظ اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.